10 minggu sebelum Liga bermula, 2 minggu sudah pun menjalankan Latihan. pramusim, tinggal lagi 8 minggu, maknanya 20% daripada apa yang direncanakan untuk pramusim ni sudah pun dijalankan bersama head coach ni. Tetapi head coach ni tiba-tiba keluar dengan ada pampasan yang dibayar kepada kelab untuk ke Liga Thailand bersama-sama kelab yang sedang menghuni tangga ke-14 daripada 16 pasukan, dengan liga yang hanya berbaki 3 bulan sahaja. Itu keanehan pokok pangkal dia, Kish. Yang aku rasa kalau Jose Mourinho pun sebagai seorang ketua jurulatih, dia akan tengok ni apa keputusan yang dibalik ketua jurulatih ni. Aku sejujurnya tak faham langsung. Mungkin faham, mungkin tak faham. Tapi keputusan Okay, yang... kalau lah kita nak ambil sudut positif lah. Sudut positif. Kita ni kita straight lah. Kita jangan ke mana-mana. Jangan layan teori. Jangan, tak teori lah. Kalau untuk Tan Cheng Ho keluar daripada Selangor di awal musim, sedangkan di sana dah pun nak habis musim, bulan 5 ni habis, hujung bulan 5 habis. Apa logik dia? Satu je aku boleh bayang lah. Ini kalau aku tak ambil teori-teori lah. Salah satu logik yang aku terbayang adalah kalau dia ada gaduh dengan management. Tapi aku nak bayang gaduh tu macam mana? Sebab 5 days ago Tan Cheng Ho kata dia tak sabar untuk season bermula. Over a week ago dia kata dia tak sabar untuk musim bermula. Pemilihan pemain bukankah direncanakan mengikut kemahuan dia? Ataupun adakah benda lain yang berlaku di sebalik? Tapi aku tak tahu. But the point is, aku tak nak discuss why he left. Satu je aku nak cakap, it makes no sense that he left. Tak masuk akal langsung. Aku tak boleh fikir any single ounce of logic. Kalau iyalah, contoh aku hanya boleh terima Tan Cheng Ho keluar ke Thailand. Aku hanya boleh terima kalau Coach Tan pergi ambil alih Muang Thong. Atau dia ambil alih Buriram. Ataupun Biji Patum. Ataupun Port FC. Kau ambil alih tim-tim ni, okay, I will raise my hands and say I completely understand the logic of that decision. It means that you are leveling up. Yeah. But kalau hampir ambil Polistero, it makes zero sense to me lah. So untuk fungsi perbincangan hari ni, sebab aku tak nak bazir masa sangat borak pasal kenapa dia pindah. Sebab kita sendiri pun tak tahu kan. Kita sendiri pun tak tahu. Plus kat luar sana ramai yang dah mula ada pandangan-pandangan masing-masing. So sesiapa yang nak faham kenapa mungkin dia pindah, teori itu banyak. Anda pergilah ke media sosial, pilih teori anda sendiri, kaji teori tersebut, kaji fakta dan teori, dan decide on logik mana yang anda nak percaya. Itu up to you all. Selagi kita tak dengar apa-apa directly daripada Selangor, daripada Tan Cheng Ho, kita hanya boleh bergantung pada teori saja. Sekarang ni aku nak borak perspektif Selangor, because aku rasa lebih munasabah dan lebih bermanfaat untuk perbincangan ini fokus daripada perspektif mereka. Nak fokus daripada perspektif Coach Tan, kenapa dia caw semua dah pointless dah. It's already happened. It's done. He's leaving. Let's move the discussion towards Selangor's point of view. Semalam aku dah nampak rakan wartawan kita di Vocat, nama dia Dito. Dito ada post satu tweet. Tweet tu ada letak gambar 4 manager. Tweet tu ada Pak Hang Seo, ada Mano Polking, ada dua lagi, ada Peter Sagat yang baru meninggalkan Tajikistan, dan ada Akira Nishino kalau tak silap aku. One of those coaches lah. Thailand. Dan aku retweet benda tu, aku cakap ini semua adalah calon yang outstanding. Dan aku tak kata yang Selangor kena lantik either one of them, tapi that's the level of appointment Selangor should be looking for. Aku pun rasa benda yang sama. Ini boleh jadi satu bencana untuk Selangor, dan boleh juga jadi satu potensi orang, kalau aku tak tahulah perkataan yang paling tepat, blessing, berkah untuk Selangor. Kenapa dia boleh jadi berkah? Kerana dia boleh jadi ini kan sepatutnya menjadi tahun ketiga projek Tan Cheng Ho ni. Bermakna
pasukan ni sudah pun matang. Sudah pun ada lebih banyak pemain yang dia sendiri bawa masuk mengikut aduan dia sendiri. Tentunya manajemen dengan staff-staff yang masih ada yang tidak meninggalkan klub, seperti Coach Tan, ada ramuan mereka masing-masing. Dekat mana yang boleh top up lagi ni? Dekat mana yang kita boleh tengok sebelum ni 2 tahun bersama Coach Tan, mana yang sikit-sikit tu kita boleh level up lagi supaya Selangor boleh raise the level kan. Boleh jadi satu berkah untuk mereka. Akhirnya mereka boleh mencari seorang ketua jurulatih yang memang standard dia tinggi dan membawa pasukan ni ke standard tersebut. Tetapi dia juga boleh jadi bencana. Bukan hanya kerana timing Coach Tan meninggalkan kelab 2 minggu into pre-season, bukanlah timing yang baik, dan rekod Selangor dalam appointing ataupun memulakan projek. Bermula dengan kita ambil Selangor di era pemerintahan RMS bermula daripada projek bersama mendiang B. Satyanathan yang aku rasa penghujung dia ada bitter sikit ketika sehinggalah ke projek DNA Jerman, Fakten Biner dan Kristen Natzer, yang aku rasa ramai orang tak puas hati bukan sebab apa, sebab tak mencapai sasaran yang dijanjikan awal tu je. Jadi dah ada 2 projek, bukan nak kata fail lah, tetapi tak mencapai piawaian Selangor sebagai sebuah kelab terpenting di Malaysia, tak mencapai. Nombor 3, Tan Cheng Ho, projek Tan Cheng Ho, yang juga penghujung dia lebih bitter daripada sweet. Dia selalunya ada bitter sweet, tapi ni lebih bitter daripada sweet. Yalah, 2 minggu, 2 weeks into pre-season kan. Jadi dah ada 3 berturut-turut ni yang tak mencapai standard yang Selangor mahukan. Yang keempat ni, nak tak nak, they have to get it right. They have to get it right. Sekarang ni yang kita sedia maklum, Coach Nizam Jamil dilantik sebagai jurulatih interim, and make no mistakes, aku ada all the amount of respect in the world untuk Coach Nizam Jamil. Segala interaksi yang pernah kita ada dengan dia, segala pengalaman yang kita ada bekerja sama dengan dia, I have nothing but positive things to say about Coach Nizam. Dia sangat progresif, very modern, boleh menguruskan karakter-karakter besar. Yes, but at the same time, having said that, I think Coach Nizam untuk development dia sendiri akan benefit working alongside a foreign coach. And aku tahu perkataan foreign coach ni sangat sensitif. Sebab orang akan cakap, buat apa kita nak jurulatih dari luar negara kalau kita nak pakai tenaga sendiri. Aku faham. Yes, kita nak pakai tenaga sendiri. Tapi at the same time, jurulatih luar yang berkebolehan besar boleh add so much of value dan bukan saja membantu pasukan, tetapi membantu development Coach Nizam Jamil sendiri sampai satu tahap di mana Coach Nizam sendiri dah boleh ambil alih dah boleh take over a whole senior team. And jurulatih antarabangsa, jurulatih luar negara ni also sensitive disebab kegagalan Fakten Biner dan juga Kristen Natzer. But that's exactly the sort of foreign coaches that you don't want. Sebab mereka tak ada pengalaman di Asia Tenggara. Coaches yang aku bangkitkan, yang sedang berleluasa di media sosial adalah foreign coaches with experience in Southeast Asia yang boleh memahami budaya bola sepak, budaya pemain di sini, yang boleh memahami corak bola sepak yang dimainkan di sini, yang tahu akan cabaran-cabaran yang ada dalam ekosistem bola sepak di Asia Tenggara, and boleh come up with a style of play that's relevant to this region. Pak Hang Seo dengan sukses dia di Vietnam, tailor-made approach untuk pemain-pemain Vietnam. Akira Nishino di Thailand. Peter Sagat pergi daripada Croatia pergi Central Asia dan bawa Tajikistan ke quarterfinals of the Asian Cup. Peter Sagat juga pernah melatih PSM Makassar di Asia Tenggara once upon a time. Mano Polking with all the experience in Thailand. So Mano Polking is amazing. The point that I'm making is, I don't care who Selangor appoint, tapi ia perlulah seorang jurulatih berkaliber besar yang memiliki pengalaman di Asia Tenggara. Kenapa? Sebab if you're going to challenge JDT, that's the only way you do it. You need to put pressure. You need to win all your games. Forget about naratif-naratif, rumor-rumor, teori-teori lain. Purely kalau fokus Selangor ada X amount of games in the league season,
Kalau hang boleh menang majority of it, you stand a good chance of competing against JDT. And hang perlukan all the assets that you can have untuk buat benda tu. Yang kedua, ACL tu. Kalau hang nak compete di pentas antarabangsa dan make a strong impression, then you need someone with the experience and the pedigree untuk membawa pasukan ke dalam sistem tersebut. Cuma satu je kerisauan. Sesiapa pun yang dia lantik, jurulatih itu akan masuk ke dalam environment di mana barisan pemain yang dibina ini tidak dibina oleh dia. So it'll be slightly alien. So again, there's a lot to think about dari perspektif Selangor untuk pelantikan jurulatih ini. Tapi aku setuju dengan Hang Faiz. They cannot afford to get this wrong. Boleh aku tanya satu benda? Pilihan peribadi. Ni yang best ni. Pilihan peribadi aku. Kalau hang tanya aku, berdasarkan komposisi pemain yang ada dalam pasukan, pemain yang sedia ada dalam pasukan Selangor ni, I can tell you the sexiest name. Bagi aku lah. The sexiest name is Park Hang-seo. I agree with you. I agree with you. Aku setuju dengan hang. Park Hang-seo. Yeah. Because he doesn't care. He doesn't care. Dia akan main corak yang agresif. Exactly what Selangor Tapi ni. aku tak tahu kalau pemain tu sesuai dengan dia tak. Macam contoh striker-striker import yang dia bawa masuk ni. Player-player Park Hang-seo need to be hard workers. They need to press from the front. Diorang kena agresif. Aku tak tahu kalau the kind of strikers that Selangor have signed will play and fit to that style of football ke tak. So that's the only doubt I have in my head. Tapi aku setuju dengan hang, he's the sexiest, memang the ultimate sexiest name out there. If you adalah Park Hang-seo. wanna challenge JDT you need the general yang ada juga rumor sikit-sikit yang mengatakan Boyan pendahulu Liga 1 Indonesia sekarang ni. pernah ke final Piala AFC. I don't know. Those are rumors. Nafuzi juga dikaitkan. Again, aku Kalau tak Pak tahu. Hang-seo tu bukan benda taktikal je, Kish, benda di off the field pun. Kalau ada pemain yang datang dengan baju kelab lain pun mungkin akan kenal dengan dia. Aku sejujurnya aku nak tengok karakter macam Pak Hang-seo in the local league. I think it'll add a lot of dengan sedikit kemeriahan yang masih tersisa daripada liga kita ni. Dah tak banyak dah yang kita boleh enjoy dalam liga kita. Ada tapi tak banyak. Tambah dengan Pak Hang-seo mungkin boleh tambah banyak lagi.